Alhamdulillah, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sedar tak sedar sudah masuk hari yang ke-8, 8 Ramadan pada hari ini kita berpuasa. Dan ini mengingatkan pengaliran masa yang terlalu laju. Ya, saya teringat apa yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i, sungguh aneh masa yang berlalu laju, tetapi lebih aneh lagi manusia yang melalaikannya. Ya. Jadi kadang-kadang apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita masa, kita tak sedar itu adalah nyawa kita. Dan khususnya di bulan Ramadan ini, kita mesti semakin ke hujung, semakin kita pecut untuk mendapat takwa. Kerana Ramadan ini bukan seperti tebu. Tebu makin ke hujung, makin tawar. Tetapi Ramadan sebaliknya. Makin ke hujung, makin manis. Makin banyak ganjaran-ganjaran, pengampunan dan juga pembebasan daripada api neraka. Dan untuk kita memburu takwa pada bulan Ramadan ini, perlu ada satu kekuatan dalaman. Bukan diwar-warkan kekuatan luaran, tetapi dalaman kita. Itulah iman kita. Sebab itu awal-awal lagi puasa ini memang diseru kepada orang yang beriman. Dan juga soal-soal yang dikatakan dibukakan pintu syurga, ditutupkan pintu neraka, ini wujudkan kepada soal-soal keimanan, soal-soal yang gaib di akhirat. Jadi artinya, tegasnya, orang yang percaya kepada hari akhirat, kepada soal-soal iman saja yang ada kuasa, ada tenaga untuk memburu takwa dalam bulan Ramadan ini. Jadi sesuailah tajuk yang kita pilih pada petang ini, pentingnya keyakinan kepada hari akhirat. Baik, sebenarnya keyakinan kepada hari akhirat ini merupakan fitrah ataupun insting semula jadi manusia. Tak kira manusia apa agamanya, apa bangsanya. Manusia ada, orang kata, sense of the end. Dia yakin bahawa adanya hari akhirat walaupun dengan istilah dan nama yang berbeza. Kita tengok kalau orang Cina misal kata, mereka pun kalau kita lihat dalam TV ataupun dalam filem ataupun dalam drama mereka pun kadang-kadang mereka kata pada kehidupan kedua. Kehidupan pertama di dunia ni, here, tapi di hereafter, selepas ni ada hari akhirat walaupun bahasanya atau istilahnya berbeza. Jadi orang Cina pun percaya akan kehidupan kali kedua. Begitu juga orang Hindu percaya kepada kelahiran semula, reincarnation, kelahiran semula dan sebagainya. Begitu juga orang Yahudi dan juga Nasrani yang asalnya dulu, agama asalnya adalah agama samawi yang asalnya betul. Mereka percaya kepada hell and heaven. Maksudnya mereka percaya juga adanya kehidupan di hari akhirat. Teristimewanya adalah agama Islam. Keyakinan kita kepada hari akhirat lebih tepat, lebih benar kerana sumbernya wahyu. Jadi artinya saya nak ambil secara rangkumannya ialah semua manusia instingnya percaya kepada kehidupan akhirat. Mengapa? Mengapa? Kalau kita tengok kenapa mati habis begitu saja jadi tanah, kembali pada tanah, kemudian tak ada apa-apa. Habis kosong-kosong. Rupanya tidak begitu. Kerana apa? Kita lihat tidak ada keadilan yang mutlak di atas muka bumi ini. Tidak ada. Jadi manusia sentiasa merindui satu kehidupan selepas mati kerana adanya kira bicara yang belum selesai lagi di atas muka bumi ini. Kadang-kadang tengok orang yang baik, orang yang buat lurus, yang amanah kadang-kadang ditindas, tak dapat pembelaan dan sebagainya. Manakala yang jahat tu kadang-kadang naik terus berkuasa dan sebagainya, berjaya dan sebagainya, hingga menimbulkan geram dalam hati kita. Kenapa? Bila dia nak kena. Jadi itulah yang kata rintihan-rintihan yang dalam hati seorang. Cuba saya buat contoh, beberapa contoh yang maksudnya tidak ada keadilan yang mutlak di atas muka bumi ini. Pembunuh adik Nurin Jazlin sampai sekarang bebas. Kalau kita tengok penculik kepada adik Syarlini misal kata, berapa kes kita tengok masih lagi berluasa, sedangkannya keluarga sampai sekarang menderita. Begitu juga ada keadilan seorang bayi yang dalam perut ibunya sudah kena HIV positif untuk mengidap AIDS dan sebagainya. Apakah ada keadilan? Dulu saya teringat satu berita, seorang pemuda namanya Rosli, Allahyarham Rosli, dia nak bantu orang yang sedang kena ragut, dia kena bunuh, mati. Apakah ini satu keadilan? Begitu juga kalau kita tengok penjenayah yang besar. Saya ingat namanya Slobodan Milosevic, bekas presiden Yugoslavia yang dikenali sebagai Butcher of Balkan. Dia membunuh orang Islam begitu ramai, beribu-ribu. Penghapusan etnik yang terkenal dalam perang Bosnia Herzegovina. Dia akhirnya ditangkap, dipenjarakan dan dia mati dalam penjara. Orang masa tu mengamuk marah sebab belum ada lagi ditegakkan keadilan baginya. Jadi artinya
dengan undang-undang di dunia ini, kita tidak akan dapat menghukum orang yang jahat dengan setimpal, dan dunia tidak memberi ganjaran yang sebaik-baiknya kepada orang yang baik. Sentiasa ada loophole ataupun ruang di sana sini yang menyebabkan kadang-kadang pembuat undang-undang ataupun orang yang berkuasa terlepas, tetapi orang kata jerung terlepas ikan bilis yang kena. Bukan saya menyebut ini secara umum. Jadi hati manusia merintih. Adanya pembalasan. Macam kita lah, saya buat contoh. Kalau kita tengok satu filem lah, filem tu lama, lepas tu beberapa saat lagi nak habis. Kru sedang mencekik hero, dan dicekik-cekik terus hero tu mati. The end keluar kan. Jadi kita tak puas, biar ada part tu, yang mana kru tu, penjahat tu mesti dapat balasan. Allah tahu rintihan ini. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan lagi dalam surah Al-Fatihah yang kata Malik Yaumiddin, dialah raja pada hari pembalasan. Dia nak bagi tahu bahawa di dunia ini kita tidak ada keadilan mutlak, tetapi di akhirat nanti Allah akan menunjukkan keadilan yang mutlak di atas apa saja yang manusia buat. Walaupun sebesar zarah kebaikannya, walaupun sebesar zarah kejahatannya. Jadi soalnya sekarang, Mas, apa pentingnya kehidupan akhirat kalau kita tanyakan begitu? Pentingnya kehidupan di akhirat kerana apa? Keyakinan kepada hari akhirat, saya ulang lagi, keyakinan kepada hari akhirat sangat penting ketika kita hidup di dunia. Betul. Ada orang kata keyakinan kepada hari akhirat, syurga, neraka, semua titian sirat dan semua, pentinglah bila kita di akhirat. Tidak. Saya kata keyakinan hidup di akhirat sangat penting ketika kita hidup di dunia. Kenapa, Mas? Itulah satu kunci, satu dorongan, satu motivasi untuk kita melakukan kebaikan, walaupun sekiranya kebaikan kita tidak mendapat pembalasan, tidak dapat pujian dan tidak dapat penghargaan di dunia oleh manusia. Jadi kita nak buat, kadang-kadang kita menjadi orang yang baik, anak yang baik, kadang-kadang ibu bapa kita tak kenal, ataupun kita menjadi ibu bapa yang baik, anak kita tak menang budi. Kita jadi baik, bos kita tak nampak. Bos kita baik, pekerja. Jadi apakah kita kecewa untuk melakukan kebaikan? Apakah kita putus asa atau berhenti untuk melakukan kebaikan? Tidak. Kerana kita yakin bahawa di dunia ini, walaupun tak dapat balasan, di akhirat pasti Allah nampakkan balasan dan beri balasan ke arah kebaikan kita. Dan Allah nampak dan Allah akan beri pembalasan dengan pahala, dengan jannah, dengan syurga. Dan di situ juga keyakinan kepada hari akhirat sangat penting. Dengannya kita tidak berani untuk melakukan dosa. Walaupun CCTV masa tu terpadam ke, punch card rosak ke, ataupun polis tak ada ke dan sebagainya, tetapi kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengawasi kita, dan perlakuan jahat kita walaupun manusia tak tahu, tapi Allah tahu, dan Allah akan bagi balasan. Dan ini menyebabkan kita takut untuk melakukan kejahatan. Keyakinan kepada hari akhirat, yang penting yang pertama tadi, itu satu motivasi, dorongan untuk kita menjadi baik. Yang kedua, untuk kita terhindar daripada melakukan kejahatan. Itu penting, Mas. Sebab itu indahnya dua ini, sense of the end, keyakinan kepada hari akhirat, dan juga consciousness of the creator, rasa Allah Subhanahu Wa Taala melihat dan mengawasi kita. Ini penting. Sebab itu yang dikatakan di dalam Al-Quran, apabila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita melakukan sesuatu ataupun kita meninggalkan sesuatu, mesti dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau ya ayyuhan nas, tak ada lagi perintah. Itu hanya tauhid tentang kebesaran Allah, penciptaan alam dan sebagainya. Bila ya ayyuhallazina amanu, baru ada perintah solat dan sebagainya, zakat dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahawa hanya orang yang ada keimanan kepada Allah dan hari akhirat saja yang mampu melaksanakan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Sebab tu kalau kita baca hadis juga, dalam hadis juga banyak bermula dengan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia menghormati jirannya. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata baik atau diam. Misal kata, semua dimulakan dengan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat. Itu pentingnya dalam kehidupan kita. Jadi mukmin profesional ialah orang yang benar-benar yakin kepada kehidupan di akhirat.
Dan atas keyakinan itu, dia bekerja dengan sungguh-sungguh di dunia. Bayangkan, bolehkah kita marah keterlaluan kalau kita rasa kemarahan kita tu akan dinilai oleh Allah di akhirat? Bagaimana kita melakukan kerja? Tentulah kita akan melakukan kerja dengan efektif, efisien, teliti. Kerana kerja kita bukan saja dinilai oleh bos, tetapi akan dinilai oleh Allah di akhirat dan diberi pahala. Begitu juga, kita boleh memberi kemaafan. Saya teringat satu kisah, bagaimana mudahnya kisah ini. Pada satu ketika ada orang yang menghadiahkan seekor kambing kepada Siti Aisyah, Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah ni memang pemurah. Dia berikan semua bahagian-bahagian kambing tu, dia tinggalkan sikit je pada Rasulullah, iaitu bahagian kakinya. Jadi waktu makan, Rasulullah kata, Aisyah, dia kata, semua kambing-kambing, bahagian kambing itu menjadi hak milik kita, kecuali kaki ini. Kecuali kaki yang kita sedang nak makan ini bukan hak milik kita, kan? Yang diberikan ke jalan Allah tu, itulah hak milik kita yang sebenar. Kerana apa? Keyakinan kepada hari akhirat. Sebab tu Sayyidina Ali pun ada kata bahawa harta kamu yang sebenarnya ialah harta yang kamu belanjakan ke jalan Allah. Bukan yang kita pegang, yang kita milik. Sebab yang kita milik itu kalau kita mati, diwariskan orang lain punya. Tapi yang kita gunakan jalan Allah, itulah hak kita yang sebenarnya. Jadi ini yang dikatakan manusia tidak boleh dikawal oleh sesuatu yang daripada luar ke dalam. Bukan carrot and stick sajalah, ganjaran dan hukuman luaran. Dengan kita tak menolak adanya penjara, adanya hukum ini, hukum ini dan sebagainya, denda dan sebagainya. Kita tak menolak pendekatan dari luar ke dalam ini. Tetapi sebenarnya Islam ada satu mekanisme yang lebih genuine, yang lebih sejati dan hakiki, iaitu kita mencegah kemungkaran dan kita mendorong kita untuk melakukan kebaikan dari dalam diri kita sendiri, iaitu keyakinan kepada Allah dan sense of the end tadi. Sebab itu saya katakan, saya tegaskan lagi bahawa keyakinan kepada hari akhirat sangat penting ketika hidup di dunia. Dengannya diri seorang tu akan menjadi tenang, keluarga tu akan menjadi keluarga yang penyayang, dan insya-Allah masyarakat dan negara akan aman. Sebab itu Rasulullah berjuang di peringkat Mekah 13 tahun untuk betul-betul memantapkan keyakinan kepada Allah dan hari akhirat ini, iaitu rukun iman ini 13 tahun di Mekah. Jadi inilah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang kita nak bincangkan pada petang ni, ya Mas, sebagai mukadimahnya. Itulah keyakinan kepada hari akhirat sangat penting ketika kita hidup di dunia ini. Dan mungkin para pendengar kita yang ada persoalan boleh bersama kita, talian kami 0362051500. Jadi kita pun dah ada pemanggil ya Ustaz di talian pada waktu ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ya, siapa di talian? Haji Nur Halim sini. Silakan Haji. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Saya ada dua perkara lah yang nak saya timbulkan di sini. Pertama sekali yang disebut sebagai dunia ini sebagai mazratul akhirat. Dunia ini sebagai bercucuk tanam. Jadi ada orang membuat bidalan. Kita tak tahu bidalan ke hadis. Tetapi dia kata bahawa dunia ini jembatan untuk menuju akhirat. Kalau jembatan ni Kelang Utara dengan Kelang Selatan, penghubung dia adalah jembatan. Jadi orang tidak akan buat rumah di atas jembatan, orang tak akan membuat tandas atas jembatan. Sebab dia penghubung saja. Jadi minta Ustaz jelaskan yang ini. Kemudian segi keadilan yang saya tengok kat dunia ni, saya tengok pekerja-pekerja Indonesia Ustaz. Duk buat bangunan tinggi-tinggi, ngeri saya tengok. Tapi bila bangunan tu siap, bukan dia yang susah payah tu yang duduk. Yang duduk orang lain. Indonesia tu duduk kat rumah kotai. Jadi saya tengok memang dunia tak adil lah. Sebetulnya kau yang susah payah, kau lah yang duduk. Tapi tidak punya. Jadi Ustaz, kemudian yang kedua ni, yang sebagai kemuskilan kah. Jadi berkenaan dengan sebab Ustaz sebut tentang Ramadan. Jadi Ramadan ni ada Ustaz tertentu guru agama dia timbulkan. Dia kata orang lepas masa 1 Syawal, orang ziarah kubur. Dia kata ada dalil. Tapi dalil dia tu bukan hadis, tapi daripada M. Jais. Apa dia kata pusara M. Anwar Jais yang buta mata, penyanyi tu. Dia kata apa nama pusara ayah dan bunda di pagi raya aku ziarahi, dia kata kan. Jadi dia kata tak ada nas, dia kata untuk ziarah kubur. Jadi yang ada cuma nas dalam lagu. Jadi saya nak minta Ustaz agak kupas perkara ni, sebab saya tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan ziarah kubur bakek tu. Jadi bila guru-guru agama dia kata bid'ah, tak betul orang ziarah kubur. Jadi minta tolong Ustaz duduk perkara ni, minta dikupas sedikit punya, insya-Allah. Terima kasih. Jadi kita ambil satu lagi panggil Ustaz ya. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
Halo. Hello, ya, siapa di talian? Saya Saifuddin. Encik Saifuddin, tutup radio ya. Tutup radio ya, Encik Saifuddin. Apa? Tutup radio. Tutup radio? Ya. Tutup telefon pula. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian? Faiz. Encik Faiz. Ya. Silakan. Dari mana Encik Faiz? Kuantan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Encik Faiz. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. 2 kali dah call Encik Faiz ya. Saya nak tanya ni, masalah sekarang ni. Saya ni seorang suami. Tapi sehari 2 hari ni isteri saya alhamdulillah tutup aurat. Jadi sekiranya saya ni macam gelang, cincin, mahal-mahal saya belikan ke isteri saya. Tapi tudung saya yang RM10 saya tak boleh nak beli. Apakah saya seorang suami yang dayus Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Mungkin kita boleh jawab ini sebabkan kita pun ada soalan dari Facebook juga Ustaz ya. Ya. Pertamanya terima kasih kerana pada para pendengar yang sudi berkongsi pada petang ini ya. Pertama tentang dunia ni mazra'atul akhirah ya, tempat kita berkebun ataupun bercucuk tanam ya. Dan saya teringat apa yang dikatakan juga tentang jambatan tadi ya. Ini sebenarnya seingatan saya ialah kata-kata Nabi Isa ya dalam Ihya Ulumuddin ya. Dunia itu umpama jambatan saja ya. Tidak ada orang yang mendirikan rumah di atas jambatan ya. Jadi kalau kita lihat memang beginilah sifat dunia ni. Tetapi bila kita katakan dunia itu cucuk tanam, jambatan dan sebagainya, itu bukan menafikan kepentingan dunia. Bukan. Saya dah katakan pada sesi yang lepas bahawa pentingnya dunia kerana adanya hari akhirat. Hari ini kita kata keyakinan kepada hari akhirat penting ketika kita hidup di dunia. Ya, betul. Jadi contohnya tanpa jambatan kita tidak akan dapat menyeberang. Tanpa kita bercucuk tanam mana mungkin kita dapat meraih hasil yang baik di hari akhirat. Jadi begitu juga di dalam hadis ataupun dalam kata-kata hukama banyak dikata. Ada yang dikata dunia sijnul mukminin. Dunia ini adalah penjara kepada orang mukmin. Bila dia kata penjara tu apa? Sebab dalam di dunia ni kita tak boleh buat suka hati. Ada yang haram, ada yang ini ada. Tapi jannatul kafirin, syurga kepada orang-orang kafir. Kenapa? Dia boleh buat suka hati tak apa ya. Tetapi kita bulan puasa kena puasa kan dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi walaupun dalam penjara, Allah Subhanahu Wa Taala bukan nak menyekat kita tetapi mengawal kita untuk keselamatan kita. Dan insya-Allah dalam penjara ni pun kita tenang kalau kita ikut Islam ya. Baik, begitu juga ada yang katakan ada kata-kata sufi yang kata dunia jifah jifatun wa talibun hakilabun. Dunia ini adalah bangkai manakala pengejarnya adalah anjing-anjing. Begitu itu dunia yang haram ya, dunia yang syubhat. Memanglah umpama bangkai dan sebagainya. Jadi berbagai tanggapan terhadap dunia, tetapi apabila kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis, kita lihat bahawa di dunia inilah tempat kita menuai amal bakti yang sebanyak-banyaknya ya. Jadi itu yang saya katakan, apabila kita kata dunia ini adalah tanam-tanaman, artinya kita orang yang di dunia ini sibuk untuk bekerja di dunia ya. Contoh saya nak buat perbandingan nikmat dunia dengan nikmat akhirat atau azab dunia dan azab akhirat supaya kita dapat perbandingan supaya kita nampak dunia ini adalah alat, akhirat itu adalah matlamat. Dunia ini adalah nikmat, akhirat itu adalah hakikat ya. Jadi kita akan bawa ke arah itu. Kita tidak akan pisahkan, tetapi dia suatu yang saling kait mengait. Contohnya kita sayang dunia, nikmat dunia, tetapi nikmat dunia ni kita gunakan sepenuhnya untuk mendapat nikmat yang lebih besar, lebih kekal abadi lagi di akhirat. Contohnya, metaforanya, saya dengarlah orang yang kaki pancing ni, joran ni mereka bila nak memburu tenggiri, mereka gunakan umpan sotong ya. Nah, jadi sotong pun dah berharga, tetapi digunakan untuk sebagai umpan untuk memburu, untuk mengail tenggiri yang lebih berharga. Jadi itulah nikmat dunia ni kita gunakan sepenuhnya untuk kita dapat nikmat akhirat yang lebih kekal abadi lagi di hari akhirat ya. Kita korbankan rasa malas kita nak bersenang-senang ya. Kita rasa dunia ni tempat kita bekerja, Jannatu rahatuna, syurga itu memang tempat rehat kita. Jadi kita memang bersungguh-sungguh ya. Sebab itulah nikmat dunia sikit saja. Kalau kita makan saja di dunia ni, katalah kita makan habis takat kerongkong, dah tak ada apa, masuk perut dah rasa tak ada apa. Tapi kalau nikmat makan di akhirat, Allah gandakan sehingga kita makan rasa kenyang tu masuk dalam perut, rasa semua urat-urat kita, semua saraf-saraf kita merasa kenyang kan. Dan tak kita buang sebagai najis, kita buang sebagai peluh yang wangi pula warnanya, wangi baunya pula.
pula kan. Begitulah nikmat tu berganda-ganda ya. Begitu juga azab di dunia. Azab di dunia ni kecil kan dibandingkan azab di akhirat yang lebih besar. Jadi kalau azab di dunia kecil ni yang boleh menjadi penghalang kita untuk taat kepada Allah, kita akan lalui kerana kita takut azab yang besar. Metaforanya macam mana? Katalah kita tengok lipan depan kita ni, lipan yang ada lebih kurang 3 meter dengan kita takutlah lipan, betul tak? Di depan kita. Tapi kita tengok ke depan 30 meter ataupun 15 meter ke depan ni tengok harimau kan. Macam mana Mas macam mana pendengar kita? Apakah kita memikirkan lipan yang 3 meter ataupun harimau yang 30 meter ya? Kita nampak kalau lipan ni disengat mungkin sekadar bisanya begitu je lah. Tapi kalau harimau dimakannya kita ya. Jadi kita akan lebih takut kepada harimau tu. Walaupun dia jauh tetapi bahaya ya. Begitu juga orang yang percaya kepada, yakin kepada hari akhirat, walaupun ada azab ataupun ada kesukaran-kesukaran di dunia ini, dia sanggup tempuh demi mengelakkan azab yang kekal abadi di hari akhirat. Bayangkan ya, kalau kita tengok ya, dalam hadis-hadis mengatakan bahawa orang yang paling azab yang paling mudah sekali, yang paling ringan di dunia itu dipakaikan daripada slipper ataupun kasut daripada 2 ketul batu api neraka, iaitu yang paling ringan. Tetapi waktu itu menggelegak otaknya. Misal katakan itu yang paling azab sekali ya. Bayangkan diceritakan oleh ulama-ulama, apabila kita dapat nikmat yang banyak ni di dunia ni, kita jadi orang kaya, boleh makan apa, duduk rumah tu, kemudian masuk ke dalam kubur, kita nampak seksa kubur yang sedikit tu saja dah menghilangkan rasa nikmat yang kita di dunia tadi, dah hilang dah. Tak ada apa dah kita rasa. Sebab apa? Azab yang baru sedikit tu di alam kubur kan. Begitu juga kalau kita tengok, kita azab yang banyak dah atas dunia ni. Nak bangun sahur susah, nak bangun subuh, nak korbankan harta kita, nak keluarkan zakat, nak memaafkan orang lain nak memaafkan orang lain bukan senang ya. Kena betul. Kemudian nak elakkan daripada fitnah, nak buat baik susah kan. Tetapi apabila kita masuk ke dalam, alhamdulillah kalau kita masuk dalam kubur kan, kubur kita dilapangkan kerana amal tadi. Wah, kesusahan di dunia tadi yang banyak tadi hilang sekelip mata je. Apabila kita, inilah yang dikatakan pentingnya kita ni. Ini soal-soal gaibiat, soal-soal yang gaib. Ini yang dikatakan orang yang beriman. Jadi itulah saya punya komen saya tentang dunia tadilah. Keadilan ya, bagaimana yang tinggi duduk yang lain tadi, macam mana dia kata dan dia kata juga satu lagi ziarah kubur tu kata. Yalah, satu yang saya katakan ziarah kubur ni, saya tidak merujuk kepada hukum. Saya akui terus terang bahawa saya bukan pakar hukum. Kalau dapat dirujuk kepada ustaz-ustaz yang lebih arif tentang hukum. Tetapi biar saya katakan begini, ziarah kubur ialah untuk kita mengingatkan diri kita akan kematian diri kita. Dan saya kata ziarah kubur ini tidak terhad pada waktu raya ke, bila ke dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat, kadang-kadang bila hati kita keras, ulama kata hendaklah kita ziarah kubur supaya waktu tu hati kita lembut. Sebab setiap hati yang keras itu ataupun hati yang kotor itu ada pembersihnya. Pembersihnya ialah dua. Satu zikrullah, satu lagi ingat mati. Jadi bila kita pergi ke kubur, kita ingat kematian, maka lembut. Kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah mati itu sebagai peringatan bagimu. Jadi apabila kita ziarah kubur, saya rasa tak boleh dihadkan hanya 1 Syawal mesti dan sebagainya. Kita kena kalau ada masa je terus, ataupun kita kena lapangkan masa untuk mengingatkan soal kubur ini, soal kematian ini ya Mas ya. Tapi untuk merujuk dalil dan hukumnya, saya rasa lebih baik kepada ustaz yang lebih arif lah ya. Saya tidak minta, saya akui terus terang, saya tidak ada tidak ada rujukan dalam hal ini ya. Kemudian Cik Faiz ya, Cik Faiz, terima kasih Cik Faiz. Nanti seorang suami yang beri gelang cincin, seperti saya rasa ini kata sudah terang lagi bersuluh lah ya. Kita dah tahu bahawa menutup aurat pada isteri itu ialah di samping tanggungjawab isteri adalah tanggungjawab amanah bagi suami. Ya, dia mesti lihat, dia mesti pastikan bahawa suami isterinya menutup aurat, dan dia mesti membeli pakaian-pakaian kemudahan-kemudahan untuk isterinya dapat menegakkan hukum Allah. Bukan saja makanan fizikal dan material, tetapi penting ialah didikan dan sebagainya ya. Jadi saya, kalaulah suami membiarkan isteri mendedak aurat, saya rasa itu dayus lah.
ya. Itu kita tahulah itu memang satu kesalahan, melainkan dalam proses kita menasihati, kan. Tak boleh kita tengok ke isteri je terus cerai, kan. Kita mesti nasihati, bagi tempoh masa dan sebagainya. InsyaAllah kita akan, kalau dengan lemah lembut dan kasih sayang, insyaAllah isteri yang tidak menutup aurat boleh menutup aurat, tapi sang suami bertanggungjawab. Dan kita mungkin boleh ambil satu soalan dari Facebook, ya, dari Nur Hafizah. Katanya sekarang kita hidup di akhir zaman dan ada hadis-hadis yang berkaitan dengan akhir zaman di mana terdapat kacau bilau, zaman tandus, ada golongan baik dan golongan sesat. Keadaan sekarang menjadi semakin realiti. Macam mana untuk mengubahnya padahal ia disabdakan benar oleh Rasulullah? Ya, soal takdir itu soal memang Allah dah tetapkan begitu, ya. Tetapi walau bagaimanapun soal tadbir daripada kita, takdir daripada Allah, tadbir daripada kita, ya. Takdir daripada Allah itu hak Allah, tetapi taklif pada kita, tanggungjawab pada kita ialah melaksanakan mengikut perintah Allah. Saya teringat ada satu hadis, ya, mafhumnya lebih kurang, kalau ada di tangan kita satu benih kurma dan besok nak kiamat, kita kena tanam terus. Kita tanam sebab usaha kita ialah menanamnya, bukan soal tumbuh, ya, kalau esok pun kiamat, ya. Jadi begitu juga kita berdakwah, kita nak dalam keadaan itu. Sebab itu saya baru terbaca bagaimana perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk bertemu dengan Fir'aun, ya. Kata izhab ila Fir'aun, ya, pergilah kamu menuju Fir'aun, sesungguhnya dia tu seorang yang sesat, seorang yang degil, ya, sesuatu yang nyata, innahu tagha, ya, dia tu memang ini. Kata faqula lahu qaulan layyinan, ya, tapi kamu nak berkata-kata dengan lembut, dengan kata, ya, au yatazakkaru au yahzakar, supaya dia ingat dan juga dia ingat dan juga dia takut. Mana tahu macam tu, ya, dia betul. Jadi dibahaskan, saya terbaca dalam dalam yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qardawi itu, walaupun Allah memulakan ayat itu pergilah kepada Fir'aun yang begitu sesat, tetapi faqula lahum qaulan layyinan, itu tugas Nabi Musa dan Nabi Harun ialah untuk bercakap dengan lembah lembut. Itu tugas mereka, kan. Soal hidayah itu soal Allah, kan. Begitu juga apabila kita berhadapan dengan akhir zaman. Akhir zaman kita lihat banyak kemungkaran berluasa, zina berluasa dan sebagainya. Apakah kita akan mengalah? Tidak, kan. Sekurang-kurangnya taklif pada kita ialah ku anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Kita tak boleh selamatkan orang lain contohnya, tapi kita kena selamatkan diri kita, kemudian keluarga kita, dan kita berdakwah sejauh mana yang kita boleh, ya. Soal zaman itu berlaku begini-begini dan sebagainya, itu takdir daripada Allah, kita tak dapat mengubahnya, tetapi kita ada tanggungjawab untuk kita laksanakan dalam keadaan itu. Itu yang penting, ya, Mas, ya. Gitu. Dan mungkin kita ada satu lagi soalan yang boleh kita ambil, ya, Ustaz, Roslan Ahmad, ya. Boleh tak berikan petua atau tips supaya kita boleh setiap masa mengutamakan akhirat dalam kehidupan seharian kita di dunia ini? Ya. Yang pertama, ya, macam mana saya katakan, macam mana supaya kita mengutamakan akhirat daripada dunia, sentiasa begitu. Yang pertama tadi ialah, yang paling penting sekali ialah kita sentiasa mendidik iman kita. Mendidik iman kita. Sebab iman ini dia boleh berkurang dan boleh bertambah. Dia macam diletak di hati. Qalb tu itu ialah apa? Kalbu tu itu satu yang sentiasa berbolak-balik, ya, macam air yang mendidih. Tetapi macam mana kita nak tetapkan iman kita? Yang pertama saya katakan, yang awal-awal dulu saya dah katakan bahawa kalau kita nak baiki manusia, kita baiki hatinya. Kita nak baiki hati, kena baiki solat. Jadi kita bermula dengan solat. Solat yang ada penghayatan, saya kata. Bukan yang dibuat secara ritual. Sekarang ni ritual adat sajalah. Kita pun, saya pernah buat kursus, ya, tentang solat ini, kan. Bila kita buat kajian yang laksanakan, makna Fatihah pun ada orang yang gagal, tak tahu. Artinya dah 20 tahun, kadang-kadang dah 15 tahun solat, makna Fatihah pun tak dapat, ya. Apa lagi tafsirnya, ya? Apa lagi kalau kita tengok kunut, dan sebagainya, ataupun bacaan-bacaan yang lain. Jadi kalau kita tak memahami, macam mana kita nak menghayatinya, ya? Jadi ini masalahnya. Jadi cuba kita tengok apabila tiba bulan puasa ini, kita ada tadarus, ataupun ada semayang tarawih, kemudian ayat Al-Quran dibacakan, kan. Jadi kalau kita tidak faham makna secara tafsili, secara terperinci, sekurang-kurangnya secara ijmal, secara ringkasan, kita tahu, Fatihah
Al-Fatihah maksudnya begini. Ini adalah pengingkatan bagi sebagainya. Kefahaman ini penting, Mas ya. Bila ada kefahaman, baru ada penghayatan. Dan apa perkara yang paling penting ialah solat kita. Itu yang kata, solat kita itu paling penting. Jadi kalau ditanyakan bagaimana nak mantapkan keyakinan kita kepada hari akhirat selalu, solatlah. Ataupun orang kata zikrullah lah. Sebab tu dalam Fatihah kita ulang berapa? 17 kali sekurang-kurangnya ya. Maliki yaumiddin. Mesti ayat tu kalau kita tak baca, habis Fatihah kita. Habis Fatihah, habis solat kita. Batal semua ya, tak dikira semua. Bayangkan. Tetapi kadang-kadang mulut kita hanya berkatakan Maliki yaumiddin, tetapi kita tak faham maknanya dan hati kita tidak merasainya. Ya, tidak merasai bahawa memang ada hari pembalasan dan Allah akan menegakkan keadilan yang seadil-adilnya pada hari itu. Kita tak terasa begitu. Mungkin soalan yang terakhirlah dari Fazrina Kamal ya. Bagaimana ya sekiranya kita mahu mendidik akan rasa keyakinan kepada hari akhirat kepada anak-anak? Kerana bagi saya ini antara langkah yang penting dalam pendidikan anak-anak. Ya, anak-anak tidak payah orang kata kita banyakkan logiknya. Mereka memang dah umpama kain bersih yang saya dah katakan, mereka ini dah ada satu yang Allah installkan fitrah ya dalam diri mereka, yang anak-anak ni dia memang ada satu fitrah untuk mempercayai suatu kuasa yang gaib, supernatural dalam bahasa Inggerisnya ya. Mereka dah ada begitu. Kita katakan Allah tu maha besar, Allah tu maha pengampun, akhirat tu ada, Allah akan balas pahala, dalam syurga ni nikmatnya begini kita nyata, di neraka ni azabnya begini. Ceritakan pada mereka. Dan mereka ini tidak payah logik-logik lah. Tak payah dilogik-logik. Kerana anak ni dia menerima, dia sebab dia bersih kan. Tetapi apa yang paling penting ialah latih to be. Berulang kali. Ya, berulang-ulang. Jangan once off, jangan. Tapi mesti dilatih to be. Orang kata, repetition is mother of knowledge. Pengulangan adalah ibu kepada pengetahuan. Anak kita perlu diulangkan. Oh, buat baik dapat syurga. Buat baik Allah suka. Buat jahat Allah tak suka. Gitu-gitu. Kita kena ulang-ulang dan sebagainya. Kemudian latih dia dengan adab dan juga ibadah, solat dan sebagainya. Jadi bila dia dah mantap nanti, barulah nanti kita bagi logiknya. Barulah kita bagi rasionalnya dan sebagainya. Ini kaedah kita mendidik anak-anak kita. Dan insya-Allah yang paling penting dalam mendidik anak-anak ni ialah murabbinya. Ibu tadilah ya. Kalau kita bercakap dari hati, insya-Allah jatuh ke hati. Keyakinan akan menarik keyakinan. Tapi kalau kita sendiri longgar, kita sendiri kadang-kadang tidak ada kepastian, banyak keliru dan sebagainya, kekeliruan akan menghasilkan kekeliruan. Sebab itu yang penting sekali ialah kita mendidik diri kita dan kita berharap betul-betul apa yang kita buat yang terbaik, dan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita untuk memberi iman kepada anak kita, insya-Allah. Insya-Allah. Dan juga mungkin kita ada dalam seminit lagi Ustaz, mungkin boleh berikan kesimpulan untuk kita bicarakan hari ini Ustaz. Ya, apabila kita yakin kepada hari akhirat, kita dapat menjalani puasa dengan sebaik-baiknya ya. Sebab tu selalu diulang kali oleh imam kita, imanan wa ihtisaban ya. Ya, jalani puasa dengan keimanan dan pengharapan kepada kuasa, kepada pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tidak nampak di dunia, tetapi insya-Allah kita akan yakin di hari akhirat nanti. Dan di dunia ni kita, orang kata bekerja, orang kata begin with the end in mind. Kita bekerja di dunia, tetapi keyakinan kita terhadap hari akhirat tu dah ada. Sebab itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, gambaran tentang syurga itu betul-betul terperinci ya. Makanannya, katil-katilnya ya, kata buah-buahannya, air sungai yang mengalir, begitu terperinci ya, yang mana manusia bukan saja Allah didik secara kata-kata, tapi boleh visualkan visualize tentang syurga itu. Walaupun batas pemikiran, kuasa daya khayalan manusia, ingatan manusia terbatas, tetapi Allah gambarkan juga. Begitu juga Allah gambarkan dalam neraka, begitu terperinci. Azabnya, minumannya kan, buah zakumnya, macam mana seksa neraka tu. Dan bila cerita pasal neraka je, selalu dikepilkan ayat Quran, khalidina fiha abada. Kamu kekal selama-lamanya. Padahal orang yang ada iman dia tidak akan kekal, tetapi oleh kerana begitu azab, kejap pun rasa dah terlalu lama Jadi apabila kita yakin akan syurga dan kita yakin adanya neraka dan yakinnya akan keampunan Allah,
itulah satu kekuatan untuk kita menolak rasa malas, menolak rasa sedih, kan, menolak rasa kedekut dalam hidup ini. Kerana kita rasa apa yang kita berikan semuanya bukan dinilaikan di sini tetapi di akhirat. Jadi pesan akhir saya, jadilah orang yang bijaksana, bukan orang yang bijak sini. Bijaksana maksudnya kita dapat menjangkau kehidupan akhirat, bekerja dengan insya-Allah tekad yang kuat di dunia ini. Sekian Mas.